Alhamdulillah pada hari ini unit Sumur dan Badar SAM Tanjung Karang akan mengadakan sambutan nuzul Al-Quran peringkat sekolah. Jadi pada hari ini kita akan mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Sa'adun bin Sa'ad yang bertajuk Al-Quran di Hatiku. Jadi Ustazah mengharapkan pelajar-pelajar dan warga SAM Tanjung Karang dapat meluangkan masa untuk mendengar perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Sa'adun. Dengan ini Ustazah menjemput Al-Fadil saudara Muhammad Sa'adun bin Sa'ad untuk memulakan bicaranya. Falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Baiklah, pada pagi ini saya akan sampaikan tazkirah ringkas berkenaan kewajipan kita setelah turunnya Al-Quran. Sebelum tu saya ingin memberikan maksud secara ringkas. Baiklah, secara bahasa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Pada istilah pula, nuzul Quran adalah diturunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Azzah langit dunia pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dari Baitul Azzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sekitar 23 tahun. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahawa sebahagian ulama berpendapat nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Azzah. Sedangkan ada sebahagian ulama yang lainnya berpendapat bahawa nuzul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah pada Gua Hira. Baiklah, kita teruskan kepada objektif tazkirah pada pagi ini, iaitu kewajipan terhadap Al-Quran. Yang pertama ialah kita haruslah mengimani Al-Quran, bahawa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ni bukan makhluk. Al-Quran ni adalah kalamullah, yang mana kita tahu kata-kata suci daripada Allah Subhanahu wa taala untuk ia sampaikan kepada seluruh umatnya. Sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Sebagaimana yang kita tahu, sehingga dalam kubur pun kita disoal, siapakah imam kamu? Kita tahu imam tu adalah petunjuk. Jadi kita jawablah, imamku adalah Al-Quran. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikan sebagai pegangan hidup. Kerana ianya ada disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang bermaksud, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Baiklah, yang kedua, kita haruslah membaca Al-Quran, kerana Al-Quran adalah kalamullah. Sekiranya kita membacanya, kita tahu ia akan memberikan pahala. Para sahabat biasa mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, Masya Allah. Dan banyak lagi yang dapat khatam lebih daripada itu. Membaca Al-Quran merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ianya disebut dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Quran tartila. Dan bacalah Al-Quran tartila, dengan perlahan-lahan. Baiklah, yang ketiga, mentadabbur Al-Quran adalah salah satu kewajipan kita terhadap Al-Quran, yakni kita merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksud dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Sebagaimana kisah Sayyidina Umar, yang kita tahu punyalah garang manusia, tapi bila ia mendengar ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, segarang-garang manusia boleh menjadi sembul embut manusia pada ketika itu. Baiklah, yang keempat, menghafal Al-Quran
Al-Quran dah yang kita baca time solat, yakni suratul Fatihah dan banyak lagi, maka kita hendaklah menghafal Al-Quran sesuai mengikut kemampuan kita. Baiklah, yang kelima, kita mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran, kita lakukan. Dan apa yang dilarang oleh Al-Quran, kita hendaklah tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran ni sebagai petunjuk hidup. Kerana ada sebut dalam suratul Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, dan ia hudal lil muttaqin, iaitu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang keenam, mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Kewajipan kita berikutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada sebut dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran mu'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Al-Bukhari. Baiklah, yang terakhir, kita hendaklah memperjuangkan dan membela Al-Quran. Kita juga diwajibkan memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada zaman kini, kita sering lihat kan, ada banyak video-video yang viral mencaci, menghina dan menindas Al-Quran. Apa guna kita sebagai umat Islam kalau kita tidak tegah benda tu? Sedangkan kita tahu ia kalamullah, iaitu ayat-ayat suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membiarkan saja mereka berbeluasa menghina, mencaci Al-Quran, apalah guna kita memegang sebagai title Islam? Kita ni menjadi Islam, kena menjadi sebetul-betul Islam, bukan sekadar hanya di IC. Baiklah. Menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara peribadi. Kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menginginkan kita menerapkan Islam secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis salmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kamu. Suratul Baqarah ayat 208. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan dan sebarkan kepada seluruh keluarga kita, rakan-rakan kita, agar ia menjadi salah satu dakwah untuk kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah